Assalamualaikum dan salam syurga sayang bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita utama, penduduk kampung Tanjung Bakor Kuching kini boleh mengukir senyuman kerana Kerajaan Persekutuan telah meluluskan peruntukan sebanyak 3.6 juta ringgit bagi pembinaan Masjid Darul Abidin yang baharu. Ahli Parlimen Santubong Datuk Seri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar berkata, Masjid Darul Abidin yang berusia 40 tahun itu memerlukan infrastruktur yang baru agar dapat menampung jumlah jemaah yang lebih ramai. Maka atas permohonan sebagaimana saya sebut tadi, Kerajaan Pusat telah bermurah hati untuk meluluskan sebanyak 3.6 juta untuk merubuh dan bina semula masjid ini. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program Mesra Bersama Rakyat di Kampung Tanjung Bakor Kuching pada Ahad. Jelasnya peruntukan tersebut termasuklah untuk merubuh dan membina semula Masjid Darul Abidin Kampung Tanjung Bakor. Oleh itu, beliau yang juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang merakamkan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kerana merealisasikan hasrat penduduk kampung. Terdahulu, semasa melawat 4 buah keluarga mangsa kebakaran di kampung tersebut, Datuk Seri Wan Junaidi juga telah menyalurkan bantuan sebanyak RM50,000 untuk mangsa kebakaran. Peruntukan tersebut adalah membina baharu rumah secara bersama, iaitu konsep gotong royong. Beliau berharap agar bantuan itu sedikit sebanyak dapat meringankan beban mereka yang terjejas. Laporan seterusnya di Kota Semerahan. Projek pembesaran Kampung Endap bakal memberi manfaat kepada 200 keluarga dari Kampung Endap, Kampung Sinaran Jaya, Kampung Tanah Putih. Ahli Parlimen Kota Semerahan Datuk Rubiah Wang berkata projek tersebut masih dalam proses pelaksanaan dan ianya dijangka siap pada tahun 2023. Beliau berkata demikian ketika ditemui di tapak projek berkenaan pada Sabtu. Datuk Rubiah turut berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak kerana meluluskan projek skim pembesaran kampung SPK dan skim penempatan semula SPS di Kota Semerahan yang antara lain termasuk Kampung Endap, Kampung Tambir dan Kampung Sambir. Jelasnya projek SPS dan SPK adalah berbeza daripada pemberian tanah lot dahulu kerana projek-projek tersebut turut disediakan kemudahan lain seperti usaha menambak tapak rumah serta penyediaan jalan yang lebih teratur. Dalam pada itu, beliau berharap agar mereka yang terpilih tidak mensia-siakan pemberian skim ini kerana ianya masih mendapat permintaan tinggi dalam kalangan masyarakat yang memerlukan. Selepas itu, Datuk Rubiah turut melawat ke projek menaik taraf masjid dan gelanggang futsal di Kampung Endap yang telah siap baru-baru ini. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabong, Muhammad Syih Kadir, telah mengumumkan beberapa projek program transformasi luar bandar RTP Adun Kabong bagi tahun 2022 untuk penduduk di Roban. Antara projek tersebut adalah naik taraf Dewan SJK Chong Hua Roban yang diberi peruntukan sebanyak RM250,000, naik taraf Jalan Kubur Masyarakat Cina di Kerangas sebanyak RM150,000 dan naik taraf infrastruktur tebingan Sungai Sebelak Fasa 3 sebanyak RM100,000. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada Majlis Makan Tengah Hari Anjuran Lembaga Pengurus Sekolah SJK Chong Hua Roban di Paramount Hotel Sibu pada Sabtu. Majlis tersebut turut diadakan bagi memberi penghargaan kepada mantan Guru Besar SJK Chong Hua Roban, Boy Chi Kiong. Di Lingga pula, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lingga, Dayang Nur Alzah Awang Soho telah menyantuni program perkhidmatan komuniti bergerak Lingga di dataran terubuk Pekan Lingga pada Sabtu. Program yang diadakan pada 12 hingga 13 Mac itu merupakan satu inisiatif anjuran Perbendaharaan Malaysia Sarawak dengan kerjasama Pejabat Residen Bahagian Sri Aman, Pejabat Daerah Sri Aman serta Pejabat Daerah Kecil Lingga untuk menawarkan perkhidmatan agensi-agensi kerajaan kepada masyarakat setempat. Menurut Pegawai Daerah Sri Aman, Muhammad Ashriwi, program yang julung kali diadakan pada tahun 2022 itu mampu mendedahkan penduduk luar bandar kepada dasar program serta perkhidmatan yang ditawarkan oleh pihak kerajaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui wartawan di tapak program tersebut. Katanya sebanyak 20 agensi kerajaan persekutuan serta kerajaan negeri telah dikumpulkan pada kali ini untuk menawarkan perkhidmatan secara bersemuka.
Program ini juga mendekatkan rakyat dengan kerajaan, khususnya kepada rakyat setempat lah, terutamanya di kawasan pinggir bandar macam di Lingga sekarang. Ini kerajaan tidak lupa kepada masyarakat di pinggir Lingga, kerana walaupun dia terletak jauh di bandar, kerajaan pun mengambil beratlah untuk memberi perkhidmatan kepada masyarakat di Lingga. Tegas Ashri, program sebegini wajar diteruskan untuk membolehkan masyarakat dari kawasan luar bandar serta pedalaman mendapatkan bantuan serta khidmat nasihat daripada agensi-agensi kerajaan tanpa perlu bergerak jauh ke kawasan bandar. Dalam pada itu, masyarakat Lingga menyambut baik penganjuran program perkhidmatan komuniti bergerak tersebut dan berharap ianya akan diteruskan pada masa akan datang. Ketua Masyarakat Temenggong Muhammad Shah Achang semasa ditemu bual berkata program sebegini memudahkan segala urusan yang diperlukan oleh masyarakat Lingga dan juga kawasan-kawasan berhampiran. Dengan harapan pada tahun akan datang semoga program mesti ini diadakan. Kemudian kalau nak mengadakan program tentukan dalam bulan 7 dan 8 musim ikan terubo, supaya pengunjung dapat menikmati membeli produk dari Lingga. Manakala penghulu komuniti Mandoh dari kawasan Bukit Balau Lingga berharap agar program ini lebih kerap diadakan sebagai platform untuk masyarakat pedalaman menyelesaikan masalah mereka. Program berkatuk mana diatur oleh perintah bahawa ke laban mayu rakyat dari pedalaman ia ke jauh dari bandar, mengurus ke nama masalah hidayah, ke ngurus ke terjala urusan masalah hidayah, bakal dari jauh dari luar bandar. Harap kerajaan dapat menerus ketuk lama lah kerap kali, tiuliah sebulan sekali ke 2 bulan ke. Seterusnya, perkembangan di Sibu, digital dan teknologi menjadi norma baharu dalam kehidupan seharian semua warga di seluruh dunia dalam pasca pandemik COVID-19. Menurut Pengerusi Majlis Pembandaran Sibu MPS Clarence Ting, kerajaan telah meluluskan peruntukan berjumlah 14 juta ringgit kepada MPS untuk menyediakan pelbagai perkara bagi membantu memudahkan kehidupan penduduk Sibu. Jelasnya, MPS akan kenal pasti beberapa kawasan di Sibu yang sesuai untuk pemasangan skrin diod pemancar cahaya LED dalam usaha mentransformasi Sibu kepada bandar pintar. Selain itu, ianya bertujuan membantu memaparkan iklan dan mempromosi produk selain digunakan untuk tujuan lain seperti penunjuk arah ke kedai atau sesuatu kawasan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam perasmian Forum Borneo Digital Technology 2022 anjuran e-platform media digital Sarawak di RH Hotel Sibu pada Sabtu. Tambah beliau lagi, dalam usaha menuju ke arah platform digital, MPS memerlukan semua pemilik rumah mendaftarkan diri dalam talian dengan MPS menjelang 2023 untuk urusan pembayaran kadar taksiran supaya pada masa hadapan pihak MPS tidak perlu lagi menghantar slip kadar taksiran ke rumah secara fizikal. Seramai 130 peserta telah menghadiri forum tersebut untuk memperoleh pengetahuan mengenai aplikasi Digitech dalam pelbagai industri seperti media dan pertanian. Pelbagai pengisian dan perkongsian yang menarik berkaitan industri digital dan teknologi turut diadakan semasa forum tersebut seperti sesi bersama TVS Siaran dan Digital, kerja sebagai pencipta kandungan oleh Fadil Isa, masa depan teknologi oleh James Lee Lim serta IoT Digital Agriculture oleh Muhammad Fazli Jawawi. Sekian edisi malam bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.